Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 25 Februari bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Berikut tajuk utama malam ini. Juara dunia rugby sertai geng subuh macam Jumaat. Juga mesyuarat Parlimen buka tirai esok, titah Sultan Ibrahim ditunggu-tunggu. Jawatan Kuasa Masjid dan Surau disarankan supaya mempelbagaikan aktiviti pengimarahan Rumah Allah itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar turut memandang positif pelibatan selebriti dan pempengaruh dalam usaha mendekatkan umat Islam ke masjid. Masjid supaya pelbagaikan kaedah untuk menarik jemaah datang solat subuh. Contohnya macam pagi ni, selain daripada solat tahajud yang kita buat dan solat subuh dan sedikit tazkirah yang diberikan oleh brother saudara Hamzah sebentar tadi. Lepas daripada ni ada program brisk walk. So jadi program-program sebegini saya percaya dia rapat dengan golongan belia. Jadi tambahnya, penglibatan selebriti dan pempengaruh juga harus dijadikan contoh bagi menarik minat umat Islam untuk hadir ke masjid. Bagaimanapun, beliau mengingatkan agar jemaah yang hadir mestilah meluruskan niat hanya kerana Allah dan bertemu pempengaruh hanyalah asbab. Beliau ditemui ketika program Geng Subuh Macam Jumaat di Masjid Putrajaya pagi tadi. Dalam program solat subuh macam Jumaat itu, bekas bintang rugby All Blacks Sonny Bill Williams menyertai kira-kira 5,000 yang lain bersolat subuh secara berjemaah. Williams juga dikenali sebagai Hamzah teruja dengan sambutan umat Islam di Malaysia terhadap program meramaikan jemaah subuh di masjid itu. Beliau turut memuji sumbangan selebriti Alif Sata yang mempromosikan trend berkenaan. There's so many people. To be honest, it was so beautiful, so empowering. Massive respect to Brother Alif and the sheikhs that are behind this, because it's beautiful. Driving down for Fajr prayer, the hardest prayer of the day, at the masjid, and it's packed. Selain Alif, program yang bermula seawal 5 pagi itu turut disertai Datuk Dr. Muhammad Naim dan timbalannya Dr. Zulkifli Hassan. Solat subuh dipimpin Imam Masjid Putra Abdul Karim Zakaria sebelum disusuli sesi perkongsian pengalaman bersama Williams. Program disusuli aktiviti jalan laju bermula dari perkarangan Masjid Putra hingga ke Istana Kehakiman sejauh kira-kira 2.7 km. Juara dunia 2 kali itu kemudian turut mengagihkan potongan tembikai selepas riadah. Tindakannya itu dilihat sebagai sokongannya terhadap perjuangan rakyat Palestin ketika ini. Berkongsi lawatannya ke Malaysia, Williams kagum dengan sikap rakyat Malaysia dan mahu kembali bersama keluarganya. Pagi Minggu di Ipoh hari ini ceria dengan kehadiran peminat-peminat basikal atau sepeda klasik yang berkayuh santai dalam program kayuhan masjid ke masjid. Program kayuhan kali ke-7 itu bermula seawal 7 pagi disertai hampir 100 peserta dari seluruh Malaysia. Penyelaras program Bumidin Muhammad Tahir berkata, selain merapatkan ukhuwah, misi utama kayuhan juga adalah membawa peserta mengenali masjid-masjid bersejarah di Perak. Kita datang sini tujuan kita melawat masjid. Pada hari ini saja kita melawat 5 buah masjid. Iaitu pertama, kita mulakan daripada Masjid Negeri, kemudian Masjid Paloh, Masjid Panglima Kinta, kemudian ini masjid yang keempat iaitu Masjid Muhammadin, dan yang akhir sekali ialah Masjid India Muslim, dan seterusnya kita akan kembali kepada Masjid Negeri balik. Jadi, alhamdulillah, tujuan kita seperti biasa iaitu mengeratkan hubungan silaturahim sama kita daripada berbagai. Katanya kayuhan pemilik basikal klasik pelbagai jenama antaranya Hercules, Royal Enfield dan Ready Spring itu membawa misi kayuhan bersaudara. Sebagai tuan rumah, jelasnya, beliau mahu memperkenalkan masjid-masjid tertua di Ipoh yang kaya dengan seni bina itu kepada rakan-rakan sahobi yang sanggup datang dari Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan,
Pahang serta Pulau Pinang. Menariknya, program turut disertai peserta berbangsa India dari Banting, Selangor. Menurut G. Bhagavatiappan, melalui program tersebut, dia dapat masuk dan melihat seni bina masjid yang sebelum ini tidak pernah dilakukannya. Saya tak ada masalah. Memang saya dapat peluang lah saya masuk sini. Sebelum ni saya tak pernah masuk. Tapi kawan-kawan ajak masuk. Rasa seronok tak jual kayu? Bagi peserta lain pula, ada dalam kalangan mereka mengambil peluang menunaikan solat sunat di setiap masjid yang dikunjungi. Mereka menyifatkan kayuhan itu mengeratkan ukhuwah sesama peserta. So maknanya kita kena ada ni kenapa? Pertama kena eratkan silaturahim sama kita. Bak kata orang cakap memang penting lah kita sama kita ni untuk erat silaturahim. Sangat berguna. Satunya jumpa kawan-kawan lama lah. Saya lama ni lama tak jumpa, kita pun umur tua ni nak kenal lah, nak selesai lah. Lepas tu sementara tu kalau di macam di Ipoh ni pada kawan-kawan kita masa maktab dulu, masa ngaji tu ada kawan sini di Ipoh, di Penang, masa tu boleh jumpa lah. Kita telefon kita ada sini ya, jangan mari. Gementar bertukar ceria. Itu pengalaman 21 kanak-kanak dari Kampung Pauh Teraci, Kuala Pilah Negeri Sembilan dalam acara berkatan semalam apabila diberi kesempatan merasai pengalaman menaiki beca dan basikal tua. Penampilan 30 ahli kelab basikal tua Teraci itu bukan sahaja mengimbau nostalgia, malah memberi semangat dan keyakinan kepada peserta khatan. Peserta khatan yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu diarak seawal 8.30 pagi menaiki beca dan basikal tua sejauh 1 km bagi menghadiri acara berkhatan di Masjid Karyah Kampung Pauh Teraci. Ia sekaligus menghilangkan rasa gementar peserta khatan tatkala merasai pengalaman menaiki kenderaan klasik itu. Mula-mula saya takut. Lepas tu bila dah dapat naik basikal ni, saya rasa gembira. Jadi bila nak sunat ni, saya tak rasa takut dah. Bangun pukul 6. Lepas tu mandi, pakai baju. Lepas tu tak sabar nak sunat. Seronok sunat. Tak naik basikal? Tak. Sebab nak naik basikal. Mandi bomba. Pengerusi Masjid Karyah Kampung Pauh Teraci, Marazi Ismail berkata, penglibatan beca dan basikal tua dalam program khatan perdana itu menambah kemeriahan majlis di samping merapatkan ukhuwah antara penduduk kampung. Kalau dulu saya ingat masa saya kanak-kanak dulu ada setengah tu bergerak juga, tapi tak macam ni, tak pernah berlaku macam ni. Tapi ada kawan-kawan beridea kita cuba dapatkan ni. Ada pula penyumbang beca, kita hari tu nak bergerak begitu je, tapi ada orang nak sumbang beca, simbang beca tua, ramailah nak mengayuh nanti. Jadi macam Allah kembali kepada dulu-dulu lah. Budak-budak ni diarak sebelum berkhatan tu. Menurut beliau, pihak masjid menganjurkan program khatan itu tanpa mengenakan bayaran kepada peserta. Program itu turut mendapat kerjasama dari Hospital Kuala Pilah serta Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Pilah. Acara turut dihadiri Ahli Parlimen Kuala Pilah Datuk Adnan Abu Hassan serta Ahli Dewan Undangan Negeri Seri Menanti Muhammad Sufian Marazzi yang turut sama mengayuh beca membawa peserta khatan sambil diiringi paluan kompang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan tiada sebab untuk kerajaan tidak melaksanakan kajian sistem saraan penjawat awam SSPA pada tahun ini selepas melihat prestasi penjawat awam. Menurutnya, semangat kerja dalam kalangan penjawat awam dilaporkan meningkat menerusi pemberian insentif termasuk bayaran khas kepada kumpulan itu yang dibuat baru-baru ini. Walaupun saudara tahu ada kekangan keuangan, ada masalah ekonomi, tapi kita mesti cari jalan kerana sudah lebih 10 tahun tidak ada perubahan kajian semula dan peningkatan sistem saraan kerajaan ini penjawat awam, maka insya-Allah kawan-kawan di JPE, KSN dan insya-Allah saya bentangkan kepada Jemaah Menteri, kita sangat prihatin dan dengan prestasi ini tidak ada sebab
mengapa tidak dapat kita segerakan pelaksanaannya insya-Allah. Beliau berkata demikian dalam ucapan di Majlis Perasmian Penutupan Program Madani Rakyat Zon Tengah di Kompleks Sukan Kuala Selangor siang tadi. Turut hadir dalam majlis ini Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'arani Muhammad. Program yang berlangsung sejak Jumaat itu merupakan kesinambungan program setahun bersama Kerajaan Madani. Program itu menjadi wadah masyarakat mendapatkan maklumat tentang 163 perkhidmatan kerajaan persekutuan, negeri dan agensi yang berkaitan. Mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 bakal membuka tirainya esok bersamaan 26 Februari 2024. Istiadat pembukaan penggal Parlimen itu akan disempurnakan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Setakat ini, persiapan rapi telah dilakukan bagi istiadat pembukaan mesyuarat pertama bagi penggal ketiga berkenaan, antara yang ditunggu-tunggu pastinya titah diraja pada istiadat pembukaan itu nanti yang akan disampaikan Sultan Ibrahim. Media sebelum ini melaporkan Sultan Ibrahim berkenan menulis sendiri titah diraja yang akan disampaikan baginda. Sementara itu, menerusi laman sesawang Parlimen, titah diraja pada istiadat pembukaan penggal Parlimen itu nanti akan bermula jam 10 pagi. Sidang Parlimen kali ini akan berlangsung selama 5 minggu atau 19 hari sehingga Rabu 27 Mac depan. Sepanjang Selasa hingga Jumaat minggu berikutnya bakal berlangsung usul menjunjung kasih dan perbahasan usul berkenaan sebelum sesi jawapan oleh ahli-ahli yang berhormat menteri pada minggu ketiga yang juga bersamaan minggu permulaan puasa. Manakala itu, untuk minggu keempat dan kelima, Dewan Rakyat dan Dewan Negara akan bersidang serentak dan akan memuatkan pembentangan rang undang-undang dan urusan kerajaan lain. Selepas ini, dunia senada kutuk Israel. Israel semakin terhina di mata dunia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata gelombang kutukan dunia atas kekejaman Israel terhadap Palestin kini amat besar. Beliau berkata 52 negara baru-baru ini diberi peluang menyuarakan pandangan masing-masing di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ dan hampir kesemua senada mengutuk Israel selain menyatakan perbuatan itu mesti diambil tindakan oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ia perlu kita pastikan negara Palestin yang merdeka mesti diakui dan menjadi sebagai sebahagian anggota masyarakat antarabangsa dan menjadi anggota Majlis Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini sedang kita usahakan dan ICJ telah pun mendengar daripada 16 hari bulan sampai 24 hari bulan ke semua 52 buah negara yang membentangkan bantahan dan juga pandangan mereka dengan tegas. Walaupun ada 2-3 buah negara yang menyokong Israel, tapi mereka nampaknya suara mereka ditenggelamkan pada kali ini. Tambahnya, meskipun pelbagai resolusi diluluskan PBB dan Majlis Keselamatan PBB, Israel masih berdegil dan terus melakukan perbuatan mencabuli undang-undang antarabangsa secara terang-terangan. Jelasnya, Israel tidak ada banyak pilihan dan perlu segera melakukan gencatan senjata dan mengiktiraf Palestin sebagai negara merdeka. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan kejohanan bola sepak Piala Tok Mat di Rembau. 2 hari lalu, Datuk Seri Muhammad mewakili Malaysia di pentas ICJ menyatakan pendirian tegas negara terhadap kekejaman Israel. Malaysia berharap dunia terutama negara-negara Islam akan menyuarakan kecaman keras terhadap pembunuhan wartawan di Gaza. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa berkata lebih 120 wartawan telah terkorban akibat kekejaman Israel ke atas Gaza. Hal itu menimbulkan kebimbangan serius mengenai keselamatan mereka. Malaysia berharap sesi luar biasa Persidangan Menteri-Menteri Penerangan Islam ICIM terus mengecam tindakan jahat Israel yang dilihat mahu menutup mulut wartawan dari melaporkan kekejaman mereka. Datuk Muhammad Fauzi menjelaskan,
Walaupun kerajaan dan media Malaysia tidak boleh campur tangan secara langsung di zon konflik, mereka mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan itu. Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat pegawai kanan persediaan tertutup sesi luar biasa ICIM, negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Istanbul. Beliau mengetuai delegasi Malaysia mewakili Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil pada persidangan sehari itu. Serangan tanpa henti ke atas Gaza memburukkan lagi situasi sedia ada selain kebimbangan isu kemanusiaan yang semakin serius. Puluhan kematian baru dicatatkan di bahagian barat Han Yunis, Gaza Tengah dan Utara Gaza. Selama berminggu-minggu, Han Yunis dan kawasan sekitarnya menyaksikan pengeboman dahsyat dengan banyak kematian dilapor. Di Gaza Tengah, 3 dilapor terbunuh, susulan berdilan ke atas penempatan penduduk di daerah Sabra. Serangan ke atas kamp pelarian Syati pula meragut sekurang-kurangnya 2 nyawa dan mencederakan sejumlah yang lain. Dan Israel mula menggandakan serangan ke atas kubu terakhir penduduk Gaza, Rafah. Di utara Gaza, seorang bayi berusia 2 bulan, Mahmud Fatah, dilapor meninggal dunia akibat kekurangan nutrisi susulan tiada susu dapat diberikan kepada mangsa. Krisis kebuluran semakin meruncing di semenanjung Gaza yang dihuni kira-kira 2.4 juta orang dengan lebih 700,000 rakyat Palestin berdepan kematian. Walaupun bantuan kemanusiaan dibenarkan masuk ke semenanjung Gaza, namun ia tidak mencukupi. Sementara itu, harapan penduduk Palestin terhadap usaha rundingan damai dilihat semakin tipis. Malah mereka tidak menjangkakan gencatan senjata akan diisytiharkan di Gaza dalam masa terdekat. Ia berikutan wakil negara pengantara Qatar, Mesir dan Amerika Syarikat yang bertemu wakil Israel di Perancis bagi rundingan gencatan senjata belum lagi membuat sebarang kenyataan selepas ia tamat semalam. Walaupun kumpulan sama berjaya membuat rundingan gencatan senjata pada November lalu di mana sejumlah tebusan yang ditahan Hamas dibebaskan sebagai balasan kepada pertukaran tahanan Palestin, namun harapan sama kini semakin pudar. Malah sepanjang rundingan damai yang berlangsung minggu ini, Israel terus memperhebatkan serangan ke atas Palestin. Sementara itu, lebih 50 negara dan pertubuhan antarabangsa yang mengambil bahagian dalam pendengaran awam di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ menggesa untuk pengisytiharan negara Palestin merdeka. Majoriti daripada mereka menegaskan bahawa penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki, termasuk di Baitul Maqdis Timur, menjadi faktor penghalang kepada keamanan dan mengancam usaha penyelesaian dua negara. Bukan sahaja ekonomi Israel terus merudum kerana serangan berterusan ke atas Palestin, tetapi negara haram itu juga dilihat semakin kucar-kacir. Protes anti-kerajaan dan anti-Benjamin Netanyahu semakin hari semakin agresif, lebih-lebih lagi di Tel Aviv. Semalam pertempuran sekali lagi berlaku antara polis Israel dengan penunjuk perasaan anti-kerajaan di Tel Aviv. Meriam air terpaksa digunakan bagi menyuraikan demonstrasi. Mereka membantah kerajaan di bawah pimpinan Benjamin Netanyahu dan menuntut agar Perdana Menteri itu segera meletakkan jawatannya. Netanyahu dilihat gagal dalam usaha untuk membebaskan tebusan sehingga membawa kepada peperangan dan kematian yang dahsyat. Turut menyertai demonstrasi anti-Netanyahu adalah ahli keluarga kepada rakyat Israel yang masih dalam tawanan Hamas. Mereka mendesak Netanyahu agar mengambil sikap bertanggungjawab dan menumpukan usaha membebaskan tawanan Israel di Gaza. November lalu, kira-kira 80 warga Israel ditawan, dibebaskan dalam pertukaran tawanan dengan 240 rakyat Palestin. Manakala terdapat baki sekurang-kurangnya 130 orang lagi tawanan di Gaza yang belum dibebaskan. Memasuki bulan kelima sejak perang meletus Oktober lalu, Israel masih lagi menyerang semenanjung Gaza secara berskala besar, menyebabkan hampir 30,000 terbunuh dan kira-kira 70,000 cedera dengan kemusnahan besar-besaran. Selepas ini, Myvi terbang. Seorang wanita sanggup menggalas tanggungjawab menjaga remaja orang kurang upaya OKU seperti anaknya sendiri selepas ibu kepada anak istimewa yang menghidap cerebral palsy itu menghilangkan diri 17 tahun lalu. Noraini muda, 48 tahun dari Kampung Laut Kuala Terengganu berkata pada mulanya dia berat hati untuk menerima Muhammad Danish Iskandar Abdullah
tahun disebabkan suaminya berpendapatan kecil sebagai nelayan. Katanya, Danish diasuh sejak berusia 2 bulan bagi memenuhi permintaan ibu kandung remaja itu. Tempoh penjagaan pada mulanya diminta hanya sebulan dan dijanjikan bayaran RM300. Tetapi tempoh itu berlarutan. Jelas Nuraini, dalam masa 2 tahun pengasuhan, wanita terbabit hanya datang membawa lampin pakai buang dan susu sahaja sebelum ibu kandung remaja itu menghilangkan diri. Lepas dia buat mari susu dengan paper sampai dia umur 2 tahun. Lepas tu dia pun duduk main tu, tinggal tu. Masa dia suruh saya jaga tu, perjanjian dia suruh saya jaga 300 nak bagi. Jadi sampai masa cukup bulan dia bagi 70 je. Jadi saya pun malah nak minta. Nuraini berkata, anak angkatnya disahkan menghidap cerebral palsy ketika berusia 6 tahun selepas mengalami sawan buat kali pertama semasa di bawah jagaannya. Tambahnya, kerana sayang, dia memutuskan untuk menukar hak penjagaan Danish ketika anak istimewa itu berumur 12 tahun dengan bantuan Jabatan Pendaftaran Negara JPN yang berjaya menjejaki ibu kandung remaja itu. Nuraini bersyukur kerana menerima bantuan RM500 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk menjaga anak angkatnya itu, manakala Danish menerima RM200. Bagaimanapun, bantuan berkenaan masih tidak mencukupi. Perbelanjaan lampin, susu khas dan ubat-ubatan Danish lebih tinggi berbanding apa yang diterimanya. Macam kos pamper dengan susu tu macam dalam RM1,000 lebih lah. Jadi tak mencukupi lah. Macam suami saya kan kerja ke laut, jadi tak menentu. Jadi untuk menanggung semua kos perbelanjaan untuk Danish. Tegas Nuraini, dia menganggap Danish seperti anak sendiri dan tidak akan menyerahkannya kepada orang lain. Bagi mereka yang ingin menyumbang kepada remaja ini, bolehlah menghulurkan sumbangan ke akaun Nuraini Muda melalui Bank Islam bernombor 1305 3020 244787 atau hubunginya di talian 012 946 5442. Sebuah produa Myvi hilang kawalan sebelum terbabas lalu terbalik dalam kemalangan di Papar, Sabah semalam. Ketua Polis Daerah Papar, Superintenden Kamarudin Ambosaka mengesahkan kejadian itu yang dirakam kamera papan pemuka pengguna jalan raya lain. Polis berkata kejadian berlaku di kilometer 37 Jalan Kimanis, Keningau pada Sabtu. Dalam kejadian kira-kira jam 10 pagi itu, pemandu Myvi yang berusia 17 tahun bersama penumpang selamat dan hanya mengalami kecederaan ringan walaupun kenderaan yang dipandu dilihat melambung, terbalik dan berpusing selepas terlanggar pembahagi jalan. Kamarudin menasihatkan pengguna jalan raya supaya berhati-hati terutama ketika melalui jalan berbukit yang curam di Jalan Kimanis, Keningau. Lari daripada sekatan jalan raya menjadi punca anggota penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perak mencabut kunci kenderaan. Kejadian itu berlaku kepada beberapa penunggang motosikal di persimpangan lampu isyarat. Ketua Bahagian Penguat Kuasa JPJ Perak, Mir Khairul Hafizal Mir Idris berkata, kejadian berlaku ketika pihaknya melaksanakan op khas motosikal sempena Tahun Baru Cina 2024 di kilometer 3 Jalan Cangkat Jong Bidur, Teluk Intan Rabu lalu. Katanya terdapat segelintir penunggang cuba berpatah balik melawan arus untuk lolos dari sekatan semasa operasi dijalankan. Mir Khairul Hafizal berkata JPJ Perak berjaya menyita 58 kenderaan dalam operasi itu dan 383 notis saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Polis sedang menyiasat kejadian seorang lelaki merotan anjing peliharaannya. Video perbuatan itu tular di Facebook 2 hari lalu. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintenden Muhammad Suhaimi Ishak berkata pihaknya menerima laporan seorang wanita yang mendakwa menyaksikan kejadian itu. Melalui kenyataan media, beliau berkata
Video berdurasi 29 saat itu memaparkan seorang individu merotan anjing peliharaannya. Tambahnya, hasil siasatan mendapati kejadian berlaku Khamis lalu, kira-kira 9.30 malam di Taman Johor Jaya. Jelas Muhammad Suhaimi, polis telah mengambil keterangan individu berkenaan. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 428 Kanun Keseksaan, Seksyen 29-1-A Akta Kebajikan Haiwan 2015 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menerusi video berkenaan, kelihatan seorang lelaki memukul anjing di dalam kawasan sebuah rumah, dipercayai menggunakan rotan hampir 11 kali. Turut kelihatan, individu itu mengheret anjing berkenaan dalam keadaan marah sebelum haiwan itu diarahkan masuk ke dalam rumah. Sekian berita Al-Hijrah pada malam Nisfu Syakban ini. Ayuh sama-sama kita pertingkatkan amal ibadat dan perkukuh elemen kerohanian dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.